Tuan Sri Yang Ketua, saya ingin minta Yang Amat Menteri kalau boleh beri tahu Dewan Yang Mulia ini perbandingan di antara Islamic banking dengan conventional banking. Kerana memang saya sependapat bahawa ramai rakyat pilih Islamic banking pada masa kini. Bolehkah Yang Amat Menteri berikan satu perbandingan kebaikan dari Islamic banking jika dibanding dengan conventional banking? Terima kasih. Di antara perkaranya perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Contoh perbankan konvensional ini berasaskan pemikiran manusia, perbankan Islam berasaskan prinsip syariah. Konvensional kebanyakan berasaskan interest, riba. Perbankan Islam tiada riba, tiada interest yang kita faham. Perbankan konvensional menghapuskan risiko bagi bank, elimination of risk, tetapi perbankan Islam, bank menanggung risiko dengan terlibat dalam transaksi. Perbankan konvensional keuntungannya tiada batasan, perbankan Islam tertakluk pada batasan-batasan syariah. Kemudian dari segi penalti, perbankan konvensional boleh mengenakan wang tambahan penalti dan compounded interest, interest on interest kepada pelanggan yang mungkir, tetapi perbankan Islam mengenakan dalam bentuk takwid ganti rugi yang ditentukan oleh majlis penasihat syariah yang lebih terjamin dan tidak ada compounded interest. Perbankan konvensional hubungan bank dengan pelanggan, pemberi pinjam dan peminjam, tetapi dalam perbankan Islam dengan orang yang minjam itu sebagai rakan kongsi musyarakah, sebagai pelabur dan pengusaha kalau sistem mudarabah, sebagai penjual pembeli dan pemberi sewa dan penyewa disebut sebagai ijarah. Dan kalau saya nak berikan taklimat tentang ini, dia mengambil masa. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Penjelasan mengenai hal ini, penjelasan ramai dalam yang sisi soal jawab yang bermakna, penjelasan daripada jawapan lah. Masih kita tak faham bedanya bagi more form than substance. tak apa, okay. I'll let you. Thank you. Tan Sri, yang dipertua, kerana memang ramai di Malaysia ini tak apa, dia minta penjelasan, bukan soalan, penjelasan yang bermakna. Penjelasan, ya. Ini bukan saya soalan nak tanya tambahan yang keempat. Penjelasan. Sama ada dari segi perbankan Islam ini, riba tidak boleh dikenakan ini adalah satu peraturan mutlak ataupun prinsipnya supaya tidak menindas. Maksudnya kita mengenakan riba yang terlalu tinggi hingga kan menindas. Jadi adakah ia satu prinsip tidak menindas orang yang meminjam ataupun ia satu absolute prohibition riba ini? Nombor dua, dari perkembangan perbankan Islam yang saya nampak di Malaysia ini, pada mulanya memang sangat ketat, tapi akhirnya produk-produk yang sedang di pasaran memang telah diubah suai, dan sebenarnya jumlah jual beli antara bank dan peminjam ini memang berdasarkan market rate of interest dikira belakang. Jadi bagi ramai kita ni, more form than substance. Sebab itu saya nak dapat sebenarnya hakikatnya apakah perbezaannya, dan dari segi peminjam ini keadaan sebenarlah, for too many it is more form than substance. Thank you. Okey, sebelum Yang Berhormat respon, Yang Berhormat dulu, Yang Berhormat Menteri dulu, Yang Berhormat. Saya ingatkan kembali, ini bukan satu presiden di mana saya benarkan soalan yang keempat. Penjelasan budi bicara saya benarkan atas sebab bahawa isu ini adalah isu penting yang mendapat liputan akhbar apa yang berlaku di London, seperti penjelasan tadi. Saya sebagai seorang Islam pun kurang arif dengan apa yang disebut oleh menteri yang berkenaan. Itu sebab saya benarkan dua wakil rakyat daripada pembangkang yang bukan beragama Islam untuk kepentingan bersama. Saya ulang balik, this is not a precedent that I am creating. Dan jangan nanti ada wakil rakyat besok lusa berdiri dia kata ini bukan soalan tambahan keempat, ini penjelasan. No more. This is, saya enggak di sini saja. Sila Menteri. Terima kasih. Sebagai contoh, dalam senario tahun 83-87 apabila
ekonomi merudum. 92, 93, 97, 98. Apa yang berlaku pada pelanggan bank konvensional? Mereka merana kerana pembayaran interest boleh menjadi tanpa ceiling jika BLR terus meningkat. Namun kalau menggunakan institusi perbankan Islam hanya perlu membayar sehingga harga jualan yang telah diakadkan sahaja. Kita panggil sebagai harga jualan. Satu lagi tambahan yang saya ingin maklumkan di sini bahawa antara kelebihan perbankan Islam, pertama diskaun 20% ke atas cukai stamp bagi dokumen perjanjian. Yang kedua, tiada elemen compounding charges yang telah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, mekanisme kadar boleh ubah, membataskan pendedahan pada turun naik kadar kepada harga jualan dikontrakkan berbanding dengan bank konvensional. Oleh kerana itu dia ada ketetapan dan tidak seperti apa yang berlaku. Sukacita saya gembiralah kerana ahli-ahli berhormat berminat tentang subjek ini. Kita boleh mengaturkan taklimat mengenai sistem kewangan Islam dalam sesi ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih.